bahana dadah, Yep. tapi kita nak berikan pemulihan dan sokongan kepada mereka sebenarnya. Untuk itu kita bawakan dua individu yang saya percaya akan memberikan satu perkongsian yang sangat baik pada pagi ini juga. Kita nak perkenalkan terlebih dahulu. Kita ucapkan selamat datang kepada Puan Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK. Berjumpa kita sekali lagi, Puan. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Dan kami sangat besar hati dengan kehadiran Encik Suzaidi Sulaiman, mentor kepulihan AADK bersama dengan kita juga. Saya nak puji sebenarnya. Semua lelaki memang akan rasa bangga bila pakai warna pink. Betul ke? Betul. Dia rasa hebat. Itu ambil keberanian tu kan, Cik Zaidi kan? Bukan senang tu. Bukan senang tu. Dan kalau cakap bukan senang juga apabila seseorang itu terjebak dengan bahana dadah dan keluar daripada kepompong itu. Jadi kita nak berbicara langsung berkenaan dengan ini. Okey. Saya nak tanya dulu dengan Cik Suzaidi. Cik Suzaidi mempunyai pengalaman itu. Terbabit dalam dadah pada tahun Pada tahun 1980-an lah. 80-an. Lama terlibat. Mungkin sebagai permulaan boleh ceritakan sedikit pengalaman apa yang menyebabkan Cik Suzaidi. Okey, saya terlibat dengan penangis dadah punca daripada pengaruh rakan sebaya lah. Jadi pengaruh sebaya sebab dekat kampung tu, kita bersama dengan kelompok kita. Satu baya, umur semua kan. Jadi masa tu kita ada klik kita. Mesti ada 2-3 orang klik kita kan yang kita dengan dia tak boleh dipisahkan lah. Hidup semati lah. Ini memang geng ni lah. Geng mautnya lah. At least benda tu yang berlaku sebab kita ada pada masa tu kita nak rasa satu benda yang ekstrim yang mencabar. Tapi kita tak tahu nulis tentang bahaya dadah. Tapi kita nak seronok. Biasa dekat kampung ada kenduri kahwin, ada band boy. Kita nak joget tu bukan satu perkara mudah tu. Mesti ada kebas kepala baru boleh joget. Kalau tak kebas kepala macam mana kita nak joget? Malu pun ada kan. Tapi kita steam lah. Steam pada peringkat permulaan ni minum air, arak, lepas tu kena ganja. Pada peringkat permulaan lah. Lepas tu dia akan naik taraf lah. Naik taraf. Naik taraf ke heroin lah. Heroin. Maknanya memang sampai itu kalau ikut dadah heroin tu tinggi juga. Dah habis tu. Itu Itu paling penamat atas dia. tu. Dia high dah. Itu penamat dia. Dah tak ada dadah lain lagi kita nak kena. Okey, Puan Siti mungkin boleh berikan sedikit penerangan berkaitan dengan kerjasama bersama dengan Cik Suzaidi di antara AADK dalam usaha untuk memberikan pemulihan dan education kepada mereka ini semua. Okey. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kerana beri peluang pada ADK untuk memberi sedikit penerangan berkenaan masalah penagihan dadah ni yang saya kira masih tak selesai. Seperti saudara Suzaidi ni, dia adalah salah seorang klien saya sendiri sebenarnya dulu. Masa saya mula kerja dulu, saya jumpa dia, masa tu dia dah macam kira orang hardcore lah kan. Sebab saya masuk kerja, dia dah mula terlibat dengan penagihan dan memang sangat lama, dan keadaan itu memang pada ketika itu kita memikirkan kenapa keadaan ini berlaku. Dan bila kita lihat balik, apabila kita jumpa dia balik dan begitu jumpa family dan sebagainya, dan kita bila melihat penagihan ni sebenarnya dia adalah perkara yang dah di ujung jalan. Maksud sebelum dia pergi ke penagihan tu banyak perkara-perkara lain yang menyumbang ke arah penagihan. Sebab masa mula-mula tu dia bukan menagih lagi. Dia baru nak cuba, baru nak tahu, dan dia peringkat awal tu baru berguna. Jadi perjalanan untuk menjadi seorang penagih tu sangat panjang. Dia bukan jadi satu hari tu jadi penagih dadah, tak. Jadi masa Encik Zaidi tadi cerita, dia kata dia bermula dari rakan sebaya. Maksudnya rakan sebaya ni dia dalam kelompok dia mungkin dia ada isu ataupun ada perkara-perkara yang dia tak dapat selesaikan ataupun rasa tak puas hati. So maksudnya dia pergi berjumpa pada rakan sebaya ataupun dia memang dia suka bersama rakan sebaya berbanding orang lain. Jadi dari situ dia akan share apa perkara-perkara yang mungkin menggembirakan dia. Dia dapat release something. Jadi dari situ dia pada rakan sebaya ni dia akan kenal. Kawan dia akan cuba kenal lah. Jadi pada peringkat awal pengenalan tu dia bermula pada satu pengenalan, kemudian dia akan terus naik kepada peringkat yang saudara saya cakap lah, daripada mula dia merokok, minum alkohol, ganja dan seterusnya kepada heroin. Jadi dalam proses dia nak memulihkan ni saya rasa banyaklah jatuh bangun Zaidi ni. Saya melihat sendiri bagaimana dia jatuh bangun dia. Macam mana dia mula-mula duk okey, lepas tu dia relapse balik, dan kekuatan diri dia ni adalah dalam diri dia sendiri. Kita ni adalah membantu. Kita bagi dia punya input, macam kita bagi vitamin dan sebagainya. Dan apabila dia dah berjaya, ini adalah satu kejayaan saya rasa ni
kita patut ketengahkan dan memberikan tahu bahawa seseorang itu boleh pulih sebenarnya. Tapi cara untuk pulih tu yang bagaimana? Banyak kaedah. Baik. Bila kata ada jatuh bangunnya Cik Zuzaidi, kan? Bila dah lama dengan ni. Maksud jatuh bangun tu bagaimana? Maksudnya bila dah pergi ke AADK, dah baik, berulang kali ke keluar masuk bagaimana? Okey, peringkat permulaannya, okey saya ceritalah. Saya masuk pusat 3 kali. Begitu penjara 3 kali. 6 kali. Baru saya jumpa jalan keluar pada tahun 1999 tu. Memang dia kepulihan ni adalah satu proses yang bukan terlalu mudah. Dia ada jatuh bangun sebab kita nak pulih senang. Nak pulih senang, 14 hari dah settle lah. Cuma kita nak kekalkan kepulihan tu. Super juga macam Puan, Encik. Nak kekalkan kerja. Satu perkara cari kerja senang. Yalah, tapi kita nak kekal tu, kita nak masuk pukul 9 dalam masa 10 tahun. Boleh 9 aja. Susah. Macam-macam. Nak payah pancit kereta tak ada minyak, macam-macam. Super juga macam saya dulu. Kadang-kadang tengah jalan jam. Enjin jam, dah enjin jam habislah. Kena repair, hantar balik pusat serinti. Dari sudut AADK ada peranannya. Ada Tapi peranan. sokongan daripada ahli keluarga, masyarakat setempat. Itu penting lah. Cabaran tu macam mana? Itu penting. Pada peringkat permulaannya, kita dah menipu 10 tahun, 15 tahun kita dah menipu. Dalam masa 1 tahun, 2 tahun masuk pusat serinti, orang boleh percaya ke? Tapi dengan apa yang kita nak bukti dekat masyarakat ni? Kita kena buatlah. Ini kita terbalik tau. Ini saya cerita terbalik. Okey. Kita pula yang mengharap masyarakat terima kita. Padahal kita dah buat hal dekat masyarakat. Okey. Kita merayu masyarakat terima saya tak boleh. Sebenarnya masyarakat ni menaruh harapan dekat kita. Kita buktikan dengan kesungguhan kita. Buat kata Puan Siti Mariam tadi. Kita kena ubahlah diri kita. Tunjuk Pokok dulu. pangkat tunjuk dulu. Ini ada cerita satu budak dia bebas pusat serinti. Dia cerita kat saya macam mana gini. Saya cakap satu je. Kalau engkau nak berubah, engkau nak dapat jodoh, senang aja. Duduk kat surau. Lipat sejadah, bentang sejadah. Lipat sejadah, bentang sejadah. Selama 3 tahun insya-Allah kau dapat jodoh. Wow. Tak mustahil imam tepuk kau. Baik kau yang kau terimalah menantu tak. Kita dia. ini antara cerita Cik Zuzaidi kan yang mengalami sendiri dan kita nak tahu juga bagaimana AADK menerima pelbagai orang kan. Bukan sekali dua. Mungkin muka sama tu akan berulang-ulang kali. Tapi kita nak tanya sebentar nanti bagaimana peranan besar yang dibawa AADK ini. Sekarang juga timbul kembali kes-kes babitkan jenayah yang babitkan juga penyalahgunaan dadah ini. Puan Siti, kita nak tahu sebab bila adanya kes-kes sebegini, bermula dari umur belasan tahun, ada berlaku tangkapan dan sebagainya, jenayah. Stigma masyarakat itu, macam Cik Zuzaidi kata, tak boleh dipersalahkan. Itu biasa untuk kita berasa sebegitu. Bagaimana sebenarnya untuk menangani masalah itu dan apa yang AADK lakukan untuk membantu juga stigma masyarakat ini? Okey, kalau kita tak dapat nafikan lah benda-benda ni macam sekarang ni pun 2-3 hari lepas pun banyak berkenaan dengan isu-isu yang berkaitan dengan dikaitkan dengan penagihan dadah lah. Cumanya bila kita bercakap tentang penagihan ni sebenarnya dia tidak berlaku macam sendirian. Maksudnya kita orang di persekitaran kita. Contohlah macam kita dalam satu family, kita tahu akan perubahan. Sebab kita kalau kita kenal adik-beradik atau anak kita kenal apakah perubahan-perubahan yang ditunjukkan kepada ataupun tingkah laku yang ditunjukkan paling nampak selalunya adalah perubahan daripada segi tingkah laku ataupun dari segi cara dia untuk berinteraksi. Dia akan ada perbezaan. Jadi orang persekitaran tu kalau dia tahu berkenaan apa yang berubah, dia kena mencari sebab kenapa benda itu berlaku. Dia tidak boleh dibiarkan. Begitu juga masyarakat sekeliling. Masyarakat tidak boleh hanya memandang. Tapi bila dia tahu ada perubahan tu, dia perlu membantu jugalah. Walaupun pada dia memang itu ada satu beban dan merasa benda tu bukan masalah dia dan benda ni akan menyusahkan dia dan benda ni bukan dicari. Tapi dia yang mencari. Tapi kita sebagai orang sekeliling, kita perlu bantu dia. Maksudnya pada peringkat awal, contohnya macam kes-kes yang terlibat dengan pembunuhan yang dikaitkan ke penagihan. Dia bukannya jadi macam tu, bukannya baru ambil. Dia dah lama. Jadi perubahan-perubahan tu kalau kita tak bantu, dia akan jadi macam tu. Jadi apabila keadaan ini kita AADK sedar apa yang berlaku dan cabaran untuk AADK untuk rawat pulih ni semakin besar. Jadi kita sentiasa berubah mengikut perubahan. Kalau dulu orang bercakap, orang selalu dengar AADK ni macam buat rawatan pemulihan memang macam menakutkan. Disimpan
simpan dalam bilik gelap, dia ada ragging dan sebagainya. Itu dululah. Sekarang ni dah jauh berbeza. Maksudnya kita membuat pendekatan tu mengikut apa yang berlaku sekarang. Contohnya contohnya heroin dengan pendekatan sekarang agak berbeza. Dulu mungkin dikaitkan dengan penagih-penagih dadah yang tidak bersekolah. Tapi sekarang penagih dadah ramai yang bersekolah, yang cerdik pandai. Dan bukan orang dulu. Jadi pendekatan kita pun dah berubah mengikut keperluan-keperluan itu. Jadi apabila ada masalah, hubungilah ADK, di pejabat-pejabat ADK daerah yang ada. Maksudnya masyarakat perlu masuk campur lah. Nampak je masuk campur. Jadi bila nak bercerita, mengadu bukan saja mengadu untuk tangkap, tapi mengadu untuk dapatkan maklumat. Itu pun penting. Baik. Saya nak tanya Cik Suzaidi sini sebab Cik Suzaidi mempunyai pengalaman sendiri. Dan juga sekarang ini Cik Suzaidi bekerja rapat dengan AADK untuk memberi sokongan kan kepada mereka yang sudah terbabit. Saya nak tanya, ada orang bila dah terjebak, dia nak berubah. Tapi kadang-kadang dia tak tahu cara yang bagaimana untuk dia keluar. Kan? Contohnya kita ada AADK. Kadang-kadang orang takut dengan AADK ni. Sebab kan, nanti macam mana dengan kerjaya saya? Majikan nanti dapat tahu saya akan blacklisted dan sebagainya. Jadi apa yang selalu Cik Zuhaidi katakan pada mereka? Okey, saya faham soalan tu. Okey, itu sebabnya saya ada support group saya sendiri. Saya tubuhkan satu support group, Diary Survivor Kepulihan. Di mana saya kumpulkan semua yang bermasalah tentang dadah. Saya ada FB, jom orang masuk situ, jom orang relate dekat situ. Jom orang kongsi dekat situ. Itu saya tinggalkan nombor telefon saya, dia akan kontak saya. Suzaidi, saya ada masalah dadah. Okey, you kat mana? You kat mana? Kita jumpa. Kita share. Maksudnya bukan share saya tentang penagih dadah. Apa yang servis yang ADK ada. You jangan takut. Itu sebab kebanyakannya yang dah terlibat dadah. Saya menyeru lah pada hari ni kan. Yang mana dah terlibat dengan dadah, jangan takut. Kita kena berani berubah. Kita jangan takut. Sebenarnya masyarakat Malaysia ni sayang kita. Dah masalah ni dah bertahun-tahun. Daripada puan kecil sampai dah besar. Puan tak settle lagi. Masih tak benci lagi. Tak ada pun kata hukuman tembak. Masih lagi kita dalam proses macam ADK mencari lagi modul-modul yang baik. Bagi saya ada support group saya. Dia akan kontak saya akan jelaskan begini begitu kena. Itu pula saya akan rujuk pada ADK. Budak ni begini macam ni. Okey, dia serah ke ADK. Itu ADK dengan kepakaran-kepakaran yang ada, dia akan servis lah. Hantar budak ni, okey dia ni baru lagi, hantar pergi pusat pemulihan yang pertama kali. Ini dah 5 kali, tak bolehlah masuk yang pertama kali. Nanti dia ajar pula yang pertama kali itu macam-macam besen ada. Jadi dia hantar kepada yang hardcore. Lebih terap kepada agama. Itu nak dekat meninggal lah tu. Kepada agama. Tapi kalau macam itu je. Sebab sekarang ni kan macam puan cakap tadi kan penagih kan sekarang macam dah educated, ada kerjaya. Beza generasinya. Sebab dia orang takut nanti kalau masuk ADK nanti pekerja macam mana, blacklisted orang akan tahu ke bagaimana? Dia macam ni, dia sebenarnya jangan takut. Bila takut dia tak datang, dia lagi teruk, lagi hilang kerja. Maksudnya bila datang, dia banyak kita akan buat rundingan. Ada majikan dia support, dia bagi cuti. Tapi yang penting dia datang dan kita boleh bantulah untuk dia macam mana kita terangkan pada majikan keperluan dia. Sebab kalau dia lari, dia terus menagih lagi dia dalam pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita buka. Jadi kita terbuka. Kalau datang kita dapatkan maklumat macam manakah nak mendapatkan rawatan dan pemulihan, kena kerja, dia akan kerja. Dan kepada orang yang tak bekerja, bila dia nak keluar dah tamat pun kita cuba carikan kerja. Cuba carikan. Jadi benda. Jadi perkhidmatan ADK ni banyak. Dia macam Cik Suzaidi cakap, ADK ni rawatan dia ada dalam pusat dulu orang panggil pusat sentis, sekarang panggil puspen. Masuk dalam pusat pemulihan. Ataupun dia tak pergi masuk dalam pusat pemulihan, dia duduk kat luar dengan family. Ataupun kita juga ada yang duduk dalam pemulihan dalam komuniti itu sendiri, ataupun di pusat-pusat pemulihan daerah persendirian pun ada. Jadi semuanya ada terbuka, pilihan di tangan kita. Dan kita sentiasa mengalu-alukan dan kita tak pernah kata menghukum ke apa. Walaupun stigma, bila kita tak tahu, kita hanya mendengar, kita akan rasa takut. Tapi kita sebenarnya kena tahu sendiri apa sebenarnya berlaku. Kalau kita hanya mendengar, orang akan cakap macam-macam. Tapi betul ke apa yang orang cakap? Jadi nak dapat maklumat tepat, hubungi kami. Datang kepada kami, jangan takut. Dan kami juga kalau dia tak percaya, kami juga ada rakan-rakan lain yang telah pulih seperti Zuzaidi kan terus membantu kita juga. Cik Zuzaidi mungkin sedikit
bermula dengan suka-suka saja. Mungkin ramai pun rasa macam tu. Yalah. Nak bermula dengan suka-suka. Nasihat terakhirlah. Janganlah mula dengan suka-suka, nanti duka. Saya nak nasihat orang, saya bukan baik pun. Kan? Tapi saya beringatlah. Sebab berdasar pengalaman saya lah. Sayangilah diri kita. Apabila kita dah sayangi diri kita, insya-Allah semua orang akan sayang kita. Kalau kita tak sayang diri kita, kita cocok sana, cocok sini, nanti masyarakat pun tak sayang kita. Lagi satu, kena berani berubahlah. Jangan takutlah untuk melakukan perubahan. Ini banyak beralasan. Buat kata Puan Siti Mariam tadi betul lah. Ramai orang. Sampai saya dengan kawan-kawan saya, kita ni menjual maruah kita tahu dekat FB. Kita ni bukan penaga dadah, siapa nak telefon, kita boleh bantu. Kita nak bantu anak-anak muda kat Malaysia ni. Dan tak ada masalah pun, dan memberi manfaat. Memberi manfaat. At least kita bagi kesedaran kat dia. Jangan takutlah. ADK sedia membantu, insya-Allah. Baik. Baik. Jangan dengar cerita-cerita mengatakan ADK macam-macam lah. Itu semua mengarut lah. Baik. ADK pun dah berubah mengikut sekarang dan semasa sekarang juga kan, dengan masyarakat kita dan sebagainya. Baik, terima kasih kepada Puan Siti Mariam Mursidan, Pengarah Bahagian Rawatan Perubatan dan Pembinaan AADK, dan juga Cik Suzaidi Sulaiman, Mentor Kepulihan AADK.